Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Assalamualaikum. Saya akan memperkenalkan diri saya dahulu. Saya yang bernama Siti Nuraisyah binti Ahmad Syafi'i. Geometri I172202264. Di sini saya akan menceritakan mengenai kritikan Qasim Ahmad terhadap penulisan hadis. Dengarkanlah. Qasim Ahmad lahir pada 9 September pada tahun 1933. Beliau dilahirkan di Bukit Pinang, Kota Star, iaitu bertempat di Kedah. Beliau memegang jawatan sebagai ahli politik, penyair dan penterjemah Malaysia. Beliau meninggal dunia pada 10 Oktober pada tahun 2017 di Hospital Kulim, Kedah. Qasim Ahmad ialah seseorang yang anti terhadap hadis, bermaksud individu yang menolak kedudukan hadis sebagai sumber ilmu atau perundangan Islam dan juga menolak kesahihan sesebuah hadis atau lebih hadis di dalam Islam. Anti hadis turut dikenali sebagai golongan ingkar sunnah. Kewujudan golongan anti hadis bukanlah sesuatu yang baru dalam dunia Islam. Golongan ini pertama kali muncul pada abad ke-2 Hijrah dan ia ditangani dengan cukup hebat oleh Imam Syafi'i. Di Malaysia, gerakan ini dipelopori oleh Qasim Ahmad. Golongan anti hadis di Malaysia telah mula dikesan sekitar tahun 1984. Pelopor kepada gerakan ini ialah Qasim Ahmad yang telah terpengaruh dengan ajaran Dr. Rashad Khalifah. Qasim Ahmad telah memulakan kritikannya terhadap hadis Nabi SAW di dalam bukunya yang berjudul Hadis Satu Penilaian Semula. Buku itu telah dicetak pada tahun 1986. Dalam bukunya itu, beliau mengatakan punca perpecahan umat Islam ialah kerana umat Islam berpegang dengan hadis Nabi SAW. Di dalam bukunya itu, beliau telah cuba membawa beberapa fakta yang mengelirukan berkaitan penulisan hadis. Antaranya, beliau mempersoalkan berkaitan penulisan hadis, terutama 6 buah kitab, iaitu Al-Kutub Al-Sittah, yang katanya hanya mula dikumpulkan antara 200 dan 300 tahun selepas kewafatan baginda Nabi SAW, iaitu akhir abad kedua dan permulaan abad ketiga Islam. Beliau turut mempersoalkan mengapakah kumpulan atau kumpulan-kumpulan rasmi hadis tidak dibuat lebih awal, khasnya dalam pemerintahan Khalifah-Khalifah Ar-Rashidun. Beliau seterusnya menyatakan bahawa fakta itu menunjukkan bahawa penulisan hadis itu adalah satu perkembangan baru yang Nabi tidak ajar tentangnya. Hadis hanya muncul dengan banyaknya pada waktu munculnya perpecahan di dalam masyarakat awal Islam. Kalaulah ianya ajaran baginda Nabi SAW, tentulah para khulafa ar-rasyidin akan menulis dan mengumpulnya. Maka, menurutnya, hadis yang dalam kutub sittah itu boleh dipertikaikan dan mengandungi kepalsuan. Hanya Al-Quran lah kitab yang lengkap dan tiada kepalsuan. Pada suatu tempat yang lain pula, beliau mengatakan bahawa hadis-hadis sahih dalam kitab yang 6 itu, khususnya kitab Sahih Bukhari dan Muslim, hanyalah merupakan pendapat-pendapat para imam sahaja berhubung kesahihannya. Baginya, itu hanyalah tekaan dan agakan para imam tersebut bahawa hadis-hadis itu sahih. Manakala mengkaji hadis yang lain pula mengadakan ukuran kesahihan hadis yang lain pula. Beliau lantas mengatakan inilah punca kontroversi yang tidak kebersudahan berkaitan dengan hadis. Maka hujah-hujah yang dibawa oleh Qasim Ahmad ini jelas menunjukkan bahawa beliau menolak hadis dan hanya menerima Al-Quran sahaja. Qasim Ahmad turut mempersoalkan mengapakah hadis ditulis sedangkan terdapat hadis yang melarang hadis itu ditulis. Sebuah hadis yang telah berbunyi,
daripada Abi Sa'id Al-Khudri telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, "Jangan menulis sesuatu daripadaku selain Al-Quran. Barang siapa menulis sesuatu selain Al-Quran, hendaklah ia memadamnya." Hadis riwayat Muslim. Kasim Ahmad mengatakan bahawa hadis sementara tadi bertentangan dengan sebuah hadis yang lain, yang mana hadis yang lain ini membenarkan dalam penulisan hadis. Hadis tersebut berbunyi, daripada Abdullah bin Amru, dia telah berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, "Sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Barang siapa berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka." Riwayat Al-Bukhari. Maka menurutnya, hadis dan sunnah tidak boleh dipegang sebagai autoriti dan sebagai sumber perundangan dan akidah. Akan tetapi, ia hanyalah sebagai sumber cacatan sejarah. Walau bagaimanapun, menurutnya lagi, hadis sebagai sumber sejarah itu tetap tidak boleh diterima sepenuhnya sebagai benar sebelum dikritik dan ditapis dengan keterangan yang sah dari sains, sejarah dan Sampai di sini wahyu. saja saya punya penceritaan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.